Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini merupakan kali pertama lah King nak bagi ilmu sikit melalui secara visual lah, secara video. Jadi kalau ada apa ni orang kata tersasul ke, ada kelemahan tu, maafkanlah. Bagi kali pertama. Jadi malam ni sebenarnya King nak bercerita sikit tentang amanah takaful. Kenapa? Sebab tadi King bila bersembang dengan kawan King tadi, sembang pasal pusaka, dan bila masuk pasal topik takaful, bila King sebut pasal amanah takaful ni, dia jadi very excited. Dia kata, oh, inilah yang sebenarnya yang dicari. Memang dia ada hibah takaful lah, dia telah menghibahkan takafulnya kepada isterinya. Tetapi bila dia dengar tentang amanah takaful, dia kata, oh, ini yang dia nak. Sebab katanya lebih tersusun. Sebab tujuan utama dia mengambil takaful sebenarnya yang pertama adalah sekiranya bila dia meninggal dunia, dia nak supaya semua hutangnya dibayarlah. Memanglah ada juga portion yang dia memang nak serahkan kepada isteri dia untuk untuk meneruskan kelangsungan hidup. Tapi itulah, lump sum dia pun banyak, dalam nilaiannya lebih kurang 500,000. Jadi dia terfikir jugalah, sebab pesanan yang diberikan tu pun sekarang dia beritahu, okey, tolong pesan, tolong bayar hutang, tolong buatkan amal jariah. Jadi itulah, itu hanya pesanan. Tapi bila King cerita je pasal amanah takaful, yang mana kita Asalihin, kita ada offer lah produk ni atau instrumen ni yang dinamakan juga Prihatin Takaful. Dia amat tertarik sekali, dan dia kata inilah yang dicari. Okey, apa bezanya sebenarnya hibah takaful dan amanah takaful? Memang King ucapkan tahniah lah kepada mereka yang memang ada polisi takaful lah, dan dihibahkan kepada pasangan, misalnya kepada isteri ataupun kepada anak-anak. Sebab mereka ni tahu sekiranya berlaku kematian, duit ni akan sekurang-kurangnya akan ada duit lah untuk meneruskan kelangsungan hidup. Okey. Tapi apa bezanya antara hibah takaful dan juga amanah takaful? Okey, kalau hibah takaful ni memanglah kita akan bagi secara lump sum seperti kawan King tadi. Kalau dia berlaku kematian, isteri dia akan mendapat RM500,000 secara lump sum lah. Jadi terpulanglah kepada isterinya untuk mengingat kembali akan pesanan-pesanan yang telah diberikan oleh suaminya untuk bayarkan hutang, untuk ada amal jariah untuk diri dia, dan segala komitmen yang dia telah bagi tahulah. Okey, manakala bila amanah takaful ni, okey, si pemegang polisi takaful ni akan membuat absolute assignment, maksudnya dia serah milik kepada Asalihin. Jadi bila berlaku kematian, duit tu akan diklaim ataupun akan diambil oleh Asalihin. Kemudian bila dia buat absolute assignment ni, antara dia dan Asalihin akan ada satu surat ikatan amanah ataupun trust deeds, yang mana dalam trust deeds tu, di situlah dia excited, sebab dia kata dalam tu bila Asalihin ambil duit tu, dia boleh nyatakan bahawa pada peringkat awalnya bagi 20% kepada isterinya, iaitu 100,000. Sebab katanya memang 100,000 awal tu memang cukuplah untuk dia meneruskan kelangsungan hidup. Lagi satu yang disuka, sebab bila dapat 100,000 tu, maksudnya itu dah memang hak, maksudnya dia tanpa ragu-ragu dia boleh pakai dah. Instead of kalau 500,000 tu, dia takut tu lah, sebab duit tu juga nak dibayar hutang. Jadi isterinya mungkin nak ke mana, nak bayar hutang lagi, nak guna berapa banyak untuk kelangsungan hidup. Tapi di sini dia bagi 100,000 dulu untuk kelangsungan hidup. Yang lain itu dia bagi tahulah arahan dalam ikatan amanah tu, arahan antara dia dan Asalihin untuk bayar hutang
Sebab ini syarikat amanah dan tertulis, maka dia mesti dilaksanakan oleh syarikat amanah. Jadi bayar hutang, kemudian ada untuk amal jariah, kemudian dia kata sekiranya ada baki, serahkan semula kepada isterinya. Jadi bayangkan, isteri pun mestilah bila dapat 100,000, kemudian akhirnya dapat lagi duit tambahan pula, mesti dia lebih suka daripada dapatkan satu nilai yang besar tetapi masih fikir berapa banyak lagi nak digunakan untuk bayar hutang, berapa banyak yang dia boleh spend. Nampak? Itu excited lah satu. Dan yang kedua lagi, King menyatakan pasal dua situasi yang mana sekiranya ia adalah hibah takaful, sekiranya berlaku TPD kepada pemegang polisi. Kalau hibah takaful, dia akan masuk, bila diklaim, dia akan masuk ke dalam akaun si pemegang polisi lah. Masuklah akaun. Bila masuk dalam akaun dan tiba-tiba berlaku kematian, dan katalah bila TPD itu kemudian dia berlaku kematian, jadi duit yang ada dalam akaun itu sudah bukan hibah dah. Maksudnya isterinya tak boleh mengatakan bahawa duit itu semua dia punya. Sebab bila dah masuk dalam akaun, dia perlu melalui proses pusaka. Sebab perlu mengambil surat kuasa untuk mengeluarkan duit itu, dan perlu diagihkan secara pusaka lah, faraid ataupun kesepakatan sesama waris. Nampak? Yang mana dalam kes ini pula, kalau kita buat amanah takaful, disebabkan as-salihin yang akan ambil duit tu, sebab sudah di absolute assignment kepada as-salihin pergi ke syarikat takaful, dia ambil duit tu, tidak maksudnya dia bukan terbuku dalam akaun lah, maksud dia ambil duit tu dan dia akan ikut dalam surat ikatan amanah tu apa yang dinyatakan oleh pemilik asal tu untuk nak buat apa duit tu. Maksudnya boleh terus digunakan, boleh terus bagi untuk kelangsungan hidup, sebab mungkin dia koma ke, dia TPD, dia sakit ke, boleh gunakan untuk rawatan dia, boleh gunakan untuk anak-anak dia sekolah. Nampak? Itu situasi kedua. Dan situasi ketiga yang dinyatakan, sekiranya berlaku kematian serentak. Nampak? Okey, kalau hibah, dia hibahkan kepada isterinya, tapi katalah berlaku kematian serentak, maksudnya memang duit tu akan pergi kepada isterinya, tetapi bila masuk kepada isterinya, disebabkan isterinya juga telah meninggal dunia, maka ia akan menjadi pusaka kepada isteri dia pula. Nampak? So masih kena melalui proses pusaka untuk nak mencairkan supaya boleh digunakan. Manakala kalau menggunakan amanah takaful, seperti itu juga. Bila berlaku kematian serentak, bila berlaku kematian kepada pemegang polisi asal tu, duit tu akan diterima oleh as-salihin, dan as-salihin akan tengok dalam surat ikatan amanah, yang mana kalau dinyatakan di situ sekiranya berlaku kematian serentak, apa yang nak dilakukan. Nampak? So duit tu boleh terus digunakan untuk anak-anak, ataupun mungkin dia kata dia lantik ada seorang tu, kalau berlaku kematian serentak akan ada pakcik ke makcik akan menjaga anak-anak dia. Jadi serahkan duit kepada penjaga ni lah. Bukan hanya lamsam, dia boleh staggeredly pun boleh. Nampak? Surat ikatan amanah ni dia amat fleksibel lah. Nampak? Jadi itu kekuatan amanah takaful berbanding dengan hibah takaful. Jadi dia amat excited sekali lah. Jadi nampak? So untuk mengetahui lebih lanjut, ini mungkin secara kasar lah, tetapi hopefully dapat a general idea untuk mengetahui lebih lanjut, lebih mendalam lagi. Seperti biasalah, seperti apa yang dalam coretan King selalu di FB tu, jom kita sembang. Bila kita sembang ni maksudnya lebih rapat dan lebih tengok situasi kepada anda semua lah. Kita boleh cantik, lebih memahami. Bukannya apa, ada consultancy fees ke apa. Kita mengenting dengan ngopi je dan boleh disampaikan ilmu pasal pusaka ni. Okey? Jadi boleh hubungi King lah kalau nak mengetahui lebih lanjut. Jadi sampai sini dulu sesi King yang pertama ni. Memang banyak tersangkut-sangkut ni, maafkanlah. Sebab ini pun memang sesi King yang pertama. Semoga mendapat manfaat daripada apa yang King sampaikan. Okey. So King akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'Asr.
innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mendengar.